Faedah Ramadan kita kena ambil mubarak tu, barakah Ramadan tu apa? Barakah Ramadan tu apa? Tu orang tak nampak tu barakah tu lah. Nak dapat Ramadan yang sempurna, pahala yang sempurna, Lailatul Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun alimun karimun raufun la yanam wa la yamut wa la yafut wa la yahut wa la yahun wa la yazul biyadil khair wa ilahil masir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudhur, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga diberkati Allah sentiasa. Hendaknya kita di bulan Ramadan yang penuh berkah mempertingkatkan, memaksimalkan sedaya mungkin kualiti kuantiti ibadah kita kepada Allah, memperbanyakkan amalan-amalan sunat, serta menjauhi akan perkara-perkara yang berlebihan pada persoalan yang harus, bukan yang haram, yang harus itu kita jauhi sedaya mungkin. Perkara-perkara yang diharuskan oleh syarak kita cuba kurangkan sedaya mungkin. Masuk kita kepada pembicaraan sambungan pada kitab kita pada muka surat 794, ya. Yakni pada perkara 1 disebut oleh musannif pengertian kalam hikmah tersebut, yakni kalam yang di atas sebelumnya, seperti mana disebut oleh Al-Allamah Maulana Ibnu Athaillah Askandari, laqad khaba man radiya dunaka badalan wa laqad khasira man baqiya anka mutahawwilan. Sungguh sia-sialah barang siapa yang ia redha selainmu menjadi ganti, dan sungguh merugilah barang siapa yang menuntut berpaling daripadamu. Faham jelas dengan kalam ini kita dapat memahami daripada awal yang kita sebut, yakni orang yang mencari lain daripada Allah, orang yang menghubungi selain daripada Allah, orang yang mendampingi selain daripada Allah, orang yang mengumpulkan segala keinginan hajatnya selain daripada Allah, orang yang menjadikan tempat sandarannya selain daripada Allah, itulah dipastikan dengan orang yang paling rugi. Atau dalam bahasa lain kita sebut Allah dan dunia, Allah dan alam, Allah dan makhluk. Itu perbezaan dia. Maknanya kalau kita hanya tumpu, kita hanya beri tumpuan, manusia memberikan tumpuan kepada makhluk, bersandar kepada makhluk, memberikan segala jasa dan segala tugas, segala kerahan tenaganya untuk makhluk, maka itu adalah satu kerugian yang amat besar. Bahkan disebut oleh musannif, madza wajada man faqadat wa madzi faqat man wajada. Tiada sesuatu yang diperdapat oleh orang-orang yang kehilangan engkau, kehilangan Allah. Orang yang hilang Allah tidak akan dapat apa-apa. Dunianya rugi, akhiratnya rugi. Dan dia kata tiada sesuatu yang hilang pada orang-orang yang telah mendapat engkau. Maknanya kalau orang yang sudah bertemu dengan Allah, sudah bersama dengan Allah, sudah pun
mendekatkan diri kepada Allah dan berada sama-sama dengan Allah, sentiasa dengan Allah, yang diartikan dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu di mana juga kamu berada, maka itu artinya diartikan dengan orang yang telah mendapat keuntungan besar. Walaupun dunianya tidak ada, walaupun alam makhluknya tidak ada kepadanya, tidak ada dunianya kepadanya, tidak ada apa-apa juga keuntungan dunia kepadanya, tapi apabila dia sudah mendapat Allah, sudah bertemu dengan Allah, sudah dapat mendekatkan diri kepada Allah, bersandar langsung kepada Allah, yang kita sebut sebagai sandaran penuh, yang mana Allah sendiri menyebut dalam beberapa kalamnya yang sempurna, kalimah-kalimah dan juga nama-nama Allah yang sempurna. Contohnya As-Samadu, ya, kita ada sebut tentang sifat As-Samad, ya, sifat As-Samad artinya bergantung seluruh makhluk kepada Allah. Dalam konteks ini kita memahami, kata musannif, barang siapa yang sungguh-sungguh, barang siapa yang redha selainmu menjadi ganti, dan sungguh merugilah barang siapa yang menuntut berpaling daripadamu. Pengertian kalam hikmah ini, barang siapa yang mencintai selain Allah dan meredainya sebagai ganti daripada Allah. Tu ingat tu, terang, barang siapa yang mencintai selain daripada Allah. Kita ada cinta lah, kita ada cinta tabi'i, kita ada cinta cinta majazi, tapi kita kena ada cinta hakiki. Tiga. Pertama, cinta tabi'i. Tabi'i ini cinta yang sudah di tabiat manusia, cinta kepada harta, cinta kepada kebendaan, cinta kepada isteri, isteri cinta kepada suami, cinta kepada makhluk-makhluk yang kita puja, yang kita puji, yang kita pandang lebih menarik, lebih tertarik. Maka cinta ini panggil cinta tabi'i. Sayang harta, sayang RM2, sayang rumah tangga, sayang keluarga, sayang makhluk. Seperti mana kata Allah, firman Allah, qul in kana ya aba'ukum wa abna'ukum wa isra'ukum, kata Allah, barang siapa yang cintanya lebih kepada ayah, kepada anak-anaknya, kepada isra'ukum dan kepada keluarga dan sebagainya, maka lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah akan datang kepadanya urusan Tuhan, artinya akan timpa kepadanya bala dan kerugian besar dalam kehidupan. Jadi maka disebut oleh musannif di sini, barang siapa mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan redha pula kepada benda yang dicinta, itu cinta tabi'i kita sebut tadi lah, ya. Itu kena ada, cinta tabi'i kena ada. Kalau tidak ada cinta tabi'i, kita tidak akan dapat mengurus kehidupan ini dengan sempurna. Contohnya cinta kepada negara, hubbul watan minal iman, sampai Nabi sebut hubbul watan minal iman. Sayangkan kita punya daulah negeri kita, tempat kita berpijak, negara negeri kita, sebahagian daripada iman. Tengok ada Nabi sebut yang hubbul watan minal iman, ya. Cinta sayangkan kepada negeri kita sendiri, tempat kita berpijak, itu sendiri ada sebahagian daripada iman. Kenapa? Kerana kita dituntut untuk mentadbir. Jadi mentadbir ni sebagai urusan yang ditugaskan kepada khalifah. Kita sebagai khalifah, itu kita tak boleh lari, supaya kita dapat meriasasikan keadaan keduniaan, kita dapat menjadikan dunia ini sebagai tempat bertapak untuk kita mencari bekal dan juga membentuk modal bagi bertemu dengan Allah. Jadi maknanya kalau dunia ini sudah kucar kacir, sudah tidak lagi sempurna, banyak kerosakan, macam mana kita nak dapat kebaikannya? Bagaimana kita nak titip segala kebaikannya? Maka itu tentunya kita kena mentadbir dengan sebaik-baik bumi. Contoh tu, maka tu Nabi kata, bila tadbir bumi, maka kita tak dapat tidak. Contohlah, kita ambil paling dekat dengan kita sekali lah, kita nak sembahyang, contoh kan, kita nak sembahyang kena ada pakaian kan, ya? Pakaian untuk menutupkan aurat, pakaian tu duniawi, ya. Kita kena pelihara betul-betul, maknanya menjaga pakaian sebelum kita nak sembahyang tu, kita kena pastikan pakaian kita bersih, betul tak? Pakaian itu bukan
tidak diperintahkan untuk untuk kita berpakaian, tapi diperintah kita menutup aurat. Itu perintahnya. Tapi dengan kerana pakaianlah kita dapat menutup aurat, jadi kita kena ada pakaian yang baik. Jadi menjaga pakaian, memelihara pakaian, mengadakan pakaian yang baik itu sebahagian daripada iman. Itu artinya ya, cinta kepada daripada hubut tabi'in ataupun cinta tabi'an yang mesti ada kepada kita semua, ya. Apa benda pula ya, makanan-makanan yang kita nak makan sendiri pun kita kena betul-betul tapis makanan yang baik, makanan yang bersih, yang tidak ada unsur-unsur haram, unsur-unsur makruh, unsur-unsur yang boleh memberikan mudarat, berarti ya. Jadi kita cinta kepada makanan yang baik, itu artinya sebahagian daripada iman dikenaki oleh Islam. Sebab tu disebut Nabi SAW, dia kata tadi ni at-tadbir, Nabi kata at-tadbir nisful iman. Tadbir itu sendiri sebahagian daripada iman, separuh daripada iman. Tadbir, apa-apa kamu tadbir, tadbir rumah tangga, tadbir keluarga, tadbir negara, ya, tadbir diri kamu sendiri, itu sebahagian daripada iman. Tapi itu kena adalah kalau kita tidak ada kecintaan. Kecintaan ni makna kita suka dan kita akan jaga. Itu artinya cinta. Kita akan suka dan kita akan jaga, maka itu artinya sebahagian daripada cinta tabi'in. Ini kena ada. Cinta hakiki, siapa yang punya, yang bagi semua ni? Allah. Segala nikmat duniawi yang kita peroleh, segala kemudahan, segala apa juga fasiliti yang diberi oleh Allah kepada manusia ini sebagai kehidupan, semuanya datang daripada satu sifat, satu zat yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya cinta yang hakiki itu kembali kepada Allah. Bolehlah lah. Itu tak dapat tidak tu. Jadi kena ada cinta hakiki. Ni kita bawa cinta hakiki ni, ya. Kalau kita bisa dengar dalam hadis, Nabi mengatakan iman tu 69 cabang sampai meningkat 70, ya. Iman tu 69 cabang kata Nabi, malu sebahagian daripadanya. Tiap cabang iman tu ada malu. Malu tu ada pada semua seperingkat iman. Jadi iman 69, malu tu adalah sebahagian, jadi 70 lah, ya. Jadi kalau mengikat dia punya tingkatan iman tu, dia paling bawah sekali iman tu, Nabi kata paling bawah sekali kamu, maknanya kamu membuangkan apa-apa juga yang semak samu di jalan yang boleh mengganggu orang. Apa-apa yang boleh melalu, yang boleh mengganggu di jalanan, di jalan raya, apa juga yang boleh mengganggu kepada manusia. Ada semak samunya, ada kekotorannya, ada sampah-sampah sarapnya, kita buang. Kita cuba elakkan supaya manusia dapat berjalan dengan selesa. Itu iman yang paling bawah, ya. Buang sampah tu iman yang paling bawah, ya. Tapi bukan kerja sampah, jangan salah pula, jangan salah faham. Kalau itu aku nak kerja buang sampah, ya, tak betul, ya. Maknanya menyingkirkan apa-apa yang boleh mengganggukan manusia pada jalanan, itu iman yang paling bawah, Nabi kata. Yang paling tinggi sekali adalah la ilaha illallah, tauhid. Jadi tauhid ni sendiri, ya, tauhid, pangkat tauhid ni sekali, dia mesti sampai kepada la ilaha illallah yang kita mengucap tu, sampai kepada kalimah apa? Kalimah mahabbah. Kalimah tu ada banyak tingkatan. Kalimah tauhid tu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, dia ada banyak tingkatan dia. Banyak, sampai 50 tingkatan, ya. Tingkatan yang pertama sekali kalimatut tauhid. Kena ada tauhid dulu. Kalimah yang paling tinggi sekali kalimatul mahabbah. Kalimah cinta. Sebab itu ulama mengatakan tingkatan iman yang paling tertinggi dalam tauhid itu adalah cinta kepada Allah. Habis, paling tinggi lah. Kata sampai cinta kepada Allah tu makna kita sudah kuasai 70 cabang iman ada kat kita, ya. Cinta kepada Allah tu paling tinggi sekali. Maknanya mesti sampai ke puncak tu. Kalau sudah sampai kepada cinta, habis dia akan sampai satu lagi tingkatan yang tidak ada lagi tingkatan lebih tinggi, iaitu pada makam syauq. Bukan makam suk. Suk tu supermarket. Makam syauq, jangan bahasa suk, ya. Suqut tamar, ya. Syukur Ramadan, pasal Ramadan.
Syauq tu makna kita rindu habis. Kalau dah cinta tu rindu lah. Apa lagi ada lepas rindu? Cinta, ya. Lepas cinta ada apa lagi? Rindulah. Mulai rindu merindui kepada Allah, nak jumpa Tuhan. Ya. Nak jumpa Allah. Nabi SAW ketika nak mangkat Rasulullah, ketika dipisahkan ruh dengan jasad, ketika nak dipisah ruh dengan jasad tu, Nabi punya seronok sebab nak dapat jumpa dengan Tuhan. Rindu kepada Allah. Nabi kata, aku rindu kepada Allah. Aku nak jumpa Tuhan aku sendiri. Rindu. Tidak nak. Makanya bukan minta cepat mati, tapi mati itu sebagai suatu gerbang. Ya, dia panggil gerbang apa? Gerbang Ghafura. Ya, gerbang Ghafura. Ni Wali Songo yang bawa Islam ke Indonesia, ya kan? Dia bawa Islam. Wali Songo, Wali 9 bawa Islam ke Indonesia. Yang ada Islam hari ini 90% tu adalah hasil daripada dakwah yang dibawa oleh kumpulan Wali Songo, 9 wali, ya. Depa punya salah satu daripada istilah Ghafura tu, dia pakai pada pintu gerbang. Bila dia buat masjid, dia gantikan biara tokong Hindu ni, dia ganti bagi jadi masjid. Dia ganti bagi jadi masjid. Kemudian dia tak ada pagang, dia buang pagang. Tak ada pagang. Sebab dia terbuka, masjid ni kena terbuka, mana boleh berpagang. Ikutnya masjid tak boleh berpagang lah. Ya. Masjid tak boleh pagang, rumah tak boleh pagang. Sebab pagang kita ada dengan jiran, mana ada pagang. Nampak tak? Jadi pagang ni bukan budaya Islam. Itu adalah budaya kufar sebenarnya, budaya kufar. Budaya Islam ni tak ada pagang. Tapi tak ada pagang kacau juga hari ni. Betul tak? Tak ada pagang, orang ceroboh, sebab orang tak ada adab. Tiba tidak ada Ghafura tu tidak ada. Halus sikit kita bercara ni. Saya faham ya. Yang kata Wali Songo saya nak bawa cerita Wali Songo tu lah, ya. Jadi makanya dia kata tadi ni, bila masjid jangan ada pagang, sebab tu tak boleh ada pagang. Masjidil Haram asal tidak ada pagang, Kaabah tak ada pagang. Zaman pemerintahan Bani Abbasiyah, Khalifah Al-Walid baru mula buat pagang. Tu pun dia buat pagang, dia bagi renggang, orang boleh masuk ke dalam pagang. Nampak tak? Dia buat tiang-tiang saja. Dia pacak tiang-tiang sebagai isyarat kata pagang. Dia tak tutup langsung, ni orang boleh keluar masuk. Ya, kod celah tiang-tiang. Tapi yang Wali Songo ni, dia buat apa? Dia tak ada pagang langsung, ikut Mekah tak ada pagang, cuma Kaabah saja. Dia buat pintu gerbang, arch, pintu gerbang, ya. Pintu gerbang. Jadi maknanya orang nak masuk kena masuk ke pintu gerbang. Orang nak masuk masjid tu kena masuk pintu gerbang. Dia pusing ke mana pun, dia jangan shortcut, jangan pintas. Nampak ya? Dia kena masuk ke pintu gerbang. Jadi pintu dinamakan Ghafura. Dia jadikan Jawa Gapura. Orang Jawa kata Gapura. Itu bukan bahasa Jawa, tapi Jawa dijawakan jadi Gapura. Asal kalimahnya Ghafura. Ya, pengampunan Allah. Pengampunan Allah. Siapa yang masuk pintu tu mendapat pengampunan Allah. Tidak, ya. Jadi makanya ada kalimah Ghafura ini hasil daripada sifat kasih sayang. Kenapa Allah bersifat Ghafura? Kerana Allah kasih sayang. Maka tu Allah buahkan Nabi kita. Nabi kita pun ada perkataan Ghafur tu. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'mini raufun ghafur. Nampak tak? Nabi kita pun Tuhan bagi nama tu. Maknanya sayang. Nabi pimpin kita, bawa kita ke dunia ni, membawa umat dia kepada jalan-jalan Allah ni adalah atas dasar kasih sayang. Nampak tak? Dakwah Nabi tu atas motifnya kasih sayang. Kita ambil semayang Jumaat masjid ni pun tuan-tuan, atas kasih sayang, tahu tak? Bukan nak cari 25, 27 25, 27 tu janji nak dapat pahala, kita tak nampak. Kita mari masjid ni kerana nak pupuk kasih sayang. Nampak tak? Kasih sayang berubah. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Keras kepada orang kafir, tegas, tapi sayang sama-sama di pas sendiri. Ini adalah sifat
para sahabat Nabi. Nampak tak? Ya, pejuang-pejuang Islam. Kita mari ke masjid sembahyang jemaah ni untuk nak pupuk kasih sayang. Niat lagu tu. Nampak ya? Baru jadi sungguh. Ambil ayat sembahyang satu kolah. Satu kolah dia ambil sembahyang. Semua pakat tepuk ayat tu kan. Ayat hidung, ayat mulut apa semua masuk. Masari'ah asli punya dalam tu. Ya. Semua pakat sayang. Pakai ayat yang satu, betul tak? Nah. Ayat mulut aku, ayat hidung aku semua hang rasa. Betul tak? Nah. Tapi dia dua kolah lah hygienik, dua kolah. Jadi segala seredak kotor turun bawah. Nampak tak? Syarat ni dengan dua kolah. Cantik lah. Tak cukup dua kolah tak boleh jadi. Nampak tak? Tengok tu syarat punya ya, luas rahsianya kalau kita nampak begitu tinggi. Jadi untuk membentuk apa kasih sayang. Sebab itu kita kena sampai ke puncak yang paling tinggi kasih sayang kepada Allah SWT, iaitu bila sudah sayang kita akan rindu. Rindu ni adalah ghafurah. Atas dasar ghafurah ni lah kita jadi rindu kepada Allah. Kena ada perkataan ghafur tu kena masuk ya. Nur ghafur tu kena masuk dalam jiwa kita, bawa ke rasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab tu dia kata galakkan ayat ni kita baca ayat 128 129 surah Taubah ya. Amalkan ayat ni hari-hari, kalau boleh sehari 5 kali lah, kalau boleh tiap-tiap semayang bawa. Lepas semayang zikir bawa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bawa ayat 128 129 surah Taubah tiap-tiap kali lepas sembahyang sunat. Habis sembahyang fardu kita sembahyang sunat kan, lepas sembahyang sunat tu bacalah ya, bawalah hari-hari. Semua sembahyang ya, sesahabat lah banyak mana berapa kali dah baca saja bagi jadi sekurang-kurangnya sekali ya, hatta kalau bolehnya 5 kali, jangan kurang 5 kali sehari kita baca ya, insya-Allah tuan-tuan. Sehingga ada disebutlah, ini tak ada hadis, cari hadis tak jumpa lah. Dia kata sampai ketika saat kita nak kembali kepada Allah, kita akan dia bagi tahu. Allah akan izin kita bagi tahu. Nampak tak? Orang ni Tuhan pilih. Tiap kali kita baca atau 5 kali ya sehari, hari tu katalah kita nak mati, kita akan dia bagi tahu. Ini hang jangan piti sekolah hari ni, duduk di rumah. Tak senang. Nampak tak ya? Ambil air sembahyang, tunggu di rumah, kami di main. Itu dia, nampak tak? Sampai tahap tu lah. Mau gitu lah. Senanglah. Kita jagalah kita lah ya. Apa-apa perkara dia panggil, yang ni yang kena buang, yang tu yang kena tinggal, yang tu yang kena buat keluar, yang ni yang jangan pergi ambil. Nampak tak? Ada benda-benda dia tahan, kita jangan buat. Nampak tak? Ya. Tu. Ini kelebihan surah ni, ayat ni. Ya. Kenapa dalam tu ada ghafurah? Ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ada ghafurah dalam tu. Jadi kita kena peganglah betul-betul amal. Maknanya ini kita amalkan ikut sebagaimana itu ulama. Kalau kita cari ulama hadis, kita ikut ulama hadis tak jumpa dia kan. Ikut ulama ikut ulama mujtahid, dia akan beritahu dengan kita. Itu kita nak biar fahamlah ya. Jadi makanya disebut sebagai suatu bending yang patut kita lakukan dan amalkan dengan zikir ini. Banyak kita bawa ya. Saya pernah bawa dulu di sini surah kita ni ya. Baca lepas subuh jadi apa, lepas zuhur, lepas asar. Pernah kan? Ada pernah bawa lah. Tu ya. Tak payah kita ulang lagi lah. Baik. Jadi maka kita masuk kepada peringkat cinta yang paling tinggi sekali, makam yang paling tinggi dalam iman itu adalah cinta kepada Allah. Kalau sudah sampai cinta kepada Allah, kita akan sampai rindu. Rasulullah pada malam Mi'raj ya, ketika Rasulullah nak sampai ke langit ya, ada tengok dah sampai langit yang ke-7 dah, sampai ke mustawal a'la, satu peringkat yang paling tinggi sekali, mustawal a'la ya. Maka tengok ada satu chandelier chandelier ya, lampu kan, chandelier, lampu karang. Tengok dalam lampu tu ada seorang manusia sedang berdiri qiyam sembahyang, duduk berdiri
Nah, Nabi pun tanya agak Jibril, ada orang lebih dulu daripada aku ke? Nah, ya, ya, ada orang lebih dulu daripada Nabi. Yang sampai ke situ. Siapa dia? Ini bukan makhluk, bukan satu orang yang khusus. Itu sebagai satu i'tibar. Makna kata yang sampai kepada Allah dulu apa dia? Rindu sampai dulu. Betul tak? Jadi makhluk itu ibarat, gambaran rindu kepada Allah. Nampak tak? Jadi Nabi belum sampai, yang sampai kepada Allah apa dia? Rindu Nabi yang sampai. Betul tak? Jadi yang tu adalah rindu Nabi lah. Yang nampak dalam chandelier tu adalah rindu Rasulullah. Nampak tak? Bukan ada makhluk lain daripada Nabi yang special lah. Nabi yang paling tinggi sekali. Mana ada lagi? Tidak ada. Tapi gambaran itu beritahu kata yang bentuk yang kata laki-laki dalam chandelier itu adalah gambaran rindu Rasulullah, rindu Nabi sampai dulu. Nampak? Kita pun begitu juga, nak sampai kepada Allah rindu sampai dulu. Orang nak balik kampung sampai apa dulu? Rindu sampai dulu kan? Ni raya-raya nak balik kampung ni ya. Ni raya orang nak balik kampung ni sampai apa dulu? Rindu sampai dulu. Rindu kampung halaman baru sampai. Tak rindu tak balik betul tak? Nampak kan? Paling terang sebab kita dah ada dah ya. Tuhan dah bagi jadi dah modul tu. Sibrah, acuan tu Tuhan dah buat kita macam tu. Ya. Sibratullah, kita ni acuan Allah ya. Maka tak boleh lari dah. Memang kita kena ikut begitu ya. Khuliqal insanu ala surati rahman. Diciptakan di manusia ni atas rupa Tuhan yang Maha Rahman. Semua sifat-sifat Tuhan ada dekat kita. Nampak ya? Sebab tu kita akan melakukan perkara-perkara yang sewajarnya mengikut fitrah kita sendiri. Inilah di antara disebut oleh musannif. Makanya tadi ini cinta kepada Allah pengganti dalam arti melebihkan selain Allah sehingga tidak menjadi masalah baginya apabila perintah Allah ditinggalkan dan larangan Allah dikerjakan. Jadi apabila ada cinta kepada Allah, barulah akan ada kesan daripada sifat yang paling mulia, yakni sifat muttaqin. Ya, sifat orang yang bertakwa dengan sendiri, tak payah orang suruh, tak payah orang tegah. Dia sudah ada satu tindakan yang jelas dalam dirinya, laksanakan apa yang Tuhan perintah, tinggalkan apa yang Tuhan tegah, akan datanglah dengan mudah, senang ya. Dan tambahan lagi, ditambah lagi dengan tauhid yang pernah. Kita ada dua tauhid tuan-tuan. Sangat penting. Ini dua perkara ni kita bukan dua macam dua tauhid, dua jenis macam tauhid yang kita kena ada dalam diri kita. Baru kita boleh ada cinta ni. Ya, tauhid tu kena ada dulu tuan-tuan. Kalau tidak ada kita tak akan sampai cinta ni. Jangan buat-buat. Ini bukan boleh buat-buat cinta, tak boleh ya. Nak perkukuhkan lagi kita punya cinta kepada Allah, pertama sekali tauhidul wujud. Sebab juga la maujuda illallah. Tarawih duk baca kan tadi. Tarawih zikir ya. Yahu la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, ya azim illallah. Nampak habis ya? Jadi yang pertama sekali itu la maujuda illallah, yang tu kena ada dulu. Mesti sebut kata di sini yang sebenar-benar wujud adalah Allah. Lain daripada Allah wujud apa? Itu kita perlu ilmu sifat 20 ni kena mengerti ya. Lain daripada Allah ni wujud apa? Wujud majazi. Apa wujud majazi? Sebagai satu wujud yang tidak kekal, wujud yang sementara, wujud yang diadakan dan boleh ditidakkan. Jadi wujud kita ini dipanggil apa lagi? Wujud mungkinat dia panggil. Jadi kita ni dua lah istilah. Pertama wujud majazi pun boleh panggil, wujud mungkinat pun kita. Artinya kita tidak ada apa-apa kesan kepada kewujudan alam ini sendiri. Hanya zahir kita sebagai suatu penzahiran yang tidak kekal, yang tidak hakiki. Macam diri kita dalam cermin tu saja. Boleh faham tak? Wujud kita ni, wujud alam langit bumi ni tuan-tuan, hakikatnya macam wujud dalam cermin. Yang sebenar wujud di mana? Di luar cermin, betul tak? Hak di luar cermin tu betul-betul wujud. Yang dalam cermin tu bukan wujud. Dalam cermin tu wujud apa? Wujud majazi, bayang kita. Nampak tak?
Wujud. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada bayang. Sebab Nabi tak ada, Nabi bukan macam kita ni. Nabi ni lain, ya. Tak ada. Ya, wujud Nabi ini lain. Ini lain sikitlah. Kita tak berani, tak mau nak sebut lagi, bukan masalah dah. Kuliah-kuliah terbuka lagu ni saya tak berani nak sebut. Nanti masalah timbul wujud Nabi tu. Wujud Rasulullah tu. Ini kita tak boleh bicara secara umum, bukan boleh habaq sebang gitu, tak boleh nantilah sampai ketika masanya, kalau dah ada sebut dalam kitab ni kita boleh sebutlah. Kalau tak ada dalam kitab ni saya tak berani sebutlah. Wujud Nabi itu wujud apa? Itu beza sikit jangan salah faham pula. Walaupun ada Quran menyebut qul inna ma'ana bashar, katakan aku ni manusia macam kamu. Ialah kamu nampak aku macam kamu, tapi aku bukan macam kamu, betul tak? Maka ulama mengatakan al-bashar, dia ni bashar, laisa kal bashar, tapi bukan sama lagu kita. Nampak? Al-bashar, tapi dia bukan sama macam kita. Itu beza tu. Walaupun dia bashar, tapi dia bukan macam kita. Nampak tak? Kita dah sebut sifat-sifat dia kan Nabi tu. Sifat-sifat Nabi kan. Ya. Kalau berjalan dengan orang tu, Nabi akan tinggi. Kalau orang tu 6 kaki, Nabi 6 kaki 2 inci lebih. Mesti Nabi tu nampak. Macam mana boleh naik turun? Zat dia boleh berubah. Nampak tak? Dia boleh berubah. Kalau duduk, Nabi punya bau Nabi tinggi daripada semua orang. Tak boleh sama dengan bau orang. Nampak tak? Itu dah Nabi. Itu kelebihan yang ada Rasulullah ni, yang mana tidak ada kepada itu. Kita tadi bukan manusia biasa. Macam mana nak sama? Kita kalau 5 kaki 6 inci, 5 kaki 6 kaki 6 inci itulah. Mai orang 6 kaki kita jadi rendah. Mai orang 4 kaki baru kita nampak tinggi. Nampak tak? Dia tak boleh adjust. Nampak tak? Kita ni berkata automatik boleh adjust. Rasulullah lah. Ya. Dia akan adjust sendiri. Allah adjust. Nampak tak? Ya. Dalam gelap Nabi seorang nampak cerah. Nampak? Walaupun banyak orang putih, tak nampak orang putih. Nabi nampak seorang. Nampak tak? Rasulullah. Ya. Dalam gelap, duduk gelap gelamat, Nabi terang nampak sebiji. Dia masuk tempat tu menjadi terang, jadi lampu. Aisyah duduk jahit dalam gelap, tak ada api, lampu, duduk jahit, pelita padam, pelita minyak padam, jarum pun jatuh, jenuh duduk cari dalam gelap. Nabi masuk nampak jarum. Ya Rasulullah, ya, baru nampak dia kata, bila Tuhan masuk baru nampak jarum tu dah nampak. Kita pun banyak selawat kat Nabi, cerah dalam ni cerah, nampak tu untung dia. Selawat tu banyak-banyak ya, buat sehari. Tambah bulan Ramadan ni pula dia akan ganda lagi, kita buat banyak kan. Buatlah 300 kali, 1000 lah kalau boleh. Jangan kata 300, 1000 lah. Boleh tak? Ya. 1000 kali Allah sat je habis. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu selawat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Boleh tak? 1000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim pun boleh. Sirah dia baca sikit, 1000. Ya, ambil dulu tu sebab dia ada sahabat Nabi. Kena ada sahabat. Selawat ni kena ada sahabat. Nampak tak? Selawat ni kena masuk sahabat. Baru dia dilengkap. Nampak tak? Sebab sahabat-sahabat Nabi ni adalah kesayangan Rasulullah. Orang yang Nabi sayang. Makhluk mereka ini di kalangan manusia yang Nabi sayang sahabat dia. Aku cukup sayang sahabat aku. Nampak lah Nabi kata. Sebab tu kita kena muliakan sahabat Nabi. Boleh faham orang tak tahu mulia sahabat Nabi ini bukan orang yang betul-betul ikut sunnah Nabi lah. Orang ini betul-betul tak sayang Nabi. Kalau dia sayang Nabi, sahabat Nabi dia akan sayang. Betul tak? Ya, ini kita nak faham tu. Betul Jadi maka tu kita kena ambil kira lah. Selawat Nabi banyak ya. Sambung ya. Jadi maka itu dia kata tadi, ini pengganti dalam arti melebihkan selain Allah sehingga tidak menjadi masalah baginya apabila perintah Allah ditinggalkan dan larangan Allah dikerjakan demi mementingkan mendahulukan dunia ini. Orang demikian merugi dalam hidupnya sebagaimana yang telah disindir penyair dalam syair sebagai berikut.
Syahrul uyuni li ghairi wajhika batilu wa buka'uhunna li ghairi faqdika dha'i'. Ayadhannu anni fika mushtarakul hawa hayata qad jama'al hawa bika jami'. Basari wa sam'i ta'i'ani wa innama ana mubsirun bika fil hayati was sami'. Kita baca terus dia punya apa syair tu. Tiada tidur bukan kerana kau tiada guna. Nampak dah? Dah. Tiada tidur. Siapa yang tak tidur ni? Allah lah. Nampak dah? Nampak dah? Ni dia puja Allah ni. Tiada tidur bukan kerana kau tiada guna. Mana? Nah. Kalau tak tidur tu maknanya kata macam mana kita boleh tidur? Dia tak tidur. Nampak dah ya? Itu bezanya. Kerana dia yang menidurkan kita. Itu faham tak? Itu maksud dia. Kalau Allah tidur sama, kita pun tak tidur. Kacau, siapa nak jaga kita? Betul tak? Ya? Kalau Tuhan dah tidur, habis. Semua langit bumi tak berjalan. Dah masuk pentadbiran diri kita sendiri. Antara tadbiran diri kita apa? Tidur, jaga, bergerak, makan, minum. Itu takbir kita, betul tak? Benda tak bergerak sebab dia kata tadi, tiada tidur bukan kerana kau tiada guna. Nampak tak? Makna kita bukan kau dikecualikan. Bila kami bila kau tak tidur tu bukan kau dikecualikan lah. Ya. Bila tak tidur tu makna kata kau boleh kawal kami lah, boleh jaga kami. Itu artinya kami berjalan, kami masih hidup. Alam langit boleh bergerak kerana engkau lah yang menggerakkan, kerana engkau tak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tu sifat dia tak tu. Tu sifat Allah lah. Kalau kita tak boleh tidur, baca yang tu. Allahumma ghayatin nujum wa hada'atil uyun antal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum ahdi laili wa ani ma'aini. Baca abang sekali dua lena insya-Allah. Itu Nabi ajak tahu. Nabi ajak kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman tak boleh lena, dia kena insomnia. Tak boleh lena. Ya Rasulullah tak boleh tidur. Bukan fikir apa dah, ada masalah penyakit. Nampak dah? Kita ni kadang-kadang duk tahan-tahan mata. Dia jadi jam tau, tak boleh tidur. Ya, orat tu dia tak mau bergerak fungsi dengan elok. Tu dia. Ya. Ataupun kita makan benda-benda panas terlalu lebih dalam badan kita menyebabkan orat tu akan terkendala. Ya Rasulullah macam mana buat ni? Rasulullah ajar. Katakan, Allahumma ya ghayatin nujum wa hada'atil uyun antal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum ahdi laili wa ani ma'aini. Lena tadi. InsyaAllah Lena. Baca betul-betul Lena. Ini artinya bila engkau tidak tidur bukan arti kita tak ada guna, makna kita bukan tak ada, makna kita dikecuali, tak pakailah. Sebab bila tak Lena tu anak kita kami engkau takbir. Sebab tu sebab ayat tu la ta'khudh sinatun wala naum lahu ma. Lepas tu ada ayat apa? Tengok, perhati tengok. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Dia tidak tidur, tidak dihampirkan mengantuk, dia tidak dihampirkan mengantuk dan tidak tidur. Ya. Karena apa? Lahu ma fis, kerana baginya langit dan bumi. Tabir. Nampak tak? Nampak ada ayat tu? Faham? Faham ya? Terang kan? Erti la ta'khudhuhu sinatun wala naum tu. Ya. Tu dia dah. Nanti kita kena faham dulu ayat kursi ni. Ya. Baca lagu tu, faham lagu tu baru syaitan lari. Tak faham lagu tu syaitan main lagi lah. Baca ayat ni syaitan lari. Hang tak faham macam mana? Hang kena faham tu. Orang baca tabarakalladzi, Nabi kata baca tabarakalladzi indah daripada azab kubur. Baca makna dia tak tahu apa. Dia hampir mengaji dalam tu. Dalam tabarakalladzi itu ada apa? Dalam surah tu ada apa? Nampak tak? Baru pelihara daripada azab kubur. Pengajaran ada dalam surah tabarakalladzi, itulah yang menyelamatkan kamu daripada kubur. Nampak tak? Dia tak perhati yang tu. Dia pakai baca. Baca terus suruh Tuhan hindar daripada azab kubur. Jom lah. Betul Nabi kata lagu tu. Baca kita kena tadabbur, tengok apa dia tabarakallazi biyadihil mulk. Kita ulang lagi. Tabarakata mana? At-tahiyyatul mubarakatuh. Tengok. Nampak relate, nampak. Faham tak? Tak nampak kan? Tahiyat akhir kita baca, Imam Syafi'i pilih tahiyat tu. Sebab dia ada tabarak, dia ada mubarak. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Kalau dari segi kedudukan hadis,
dia ni rendah sikit daripada hadis Abdullah bin Mas'ud yang dibaca oleh mazhab Hanafi, mazhab Hambali lebih. Tapi mazhab Imam Syafi'i dia pilih hadis tu. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas, at-tahiyyatul mubarakat, sebab ada mubarak, ada tebi tu. Hang kena mengaji apa dia tabaruk tu apa reti. Ramadan ni kita nak dapat faedah Ramadan. Kita kena ambil mubarak tu, barakah Ramadan tu apa? Barakah Ramadan tu apa? Tu orang tak nampak tu barakah tu lah. Nak dapat Ramadan yang sempurna, pahala yang sempurna, Lailatul Qadar, kita kena cari barakat Ramadan tu. Barakat Ramadan tu apa? Keberkatan Ramadan ini bergantung kepada semaksimal yang boleh, setinggi banyak yang boleh amal ibadat kita yang sunat. Nampak? Yang tu kena banyak. Nampak ya? Itu kita tekan. Kenapa? Hikmahnya tarawih tu sampai jadi 20. Imam Malik naik lagi sampai 33. Ya. Uzuk tak apa dah 8. Bukanlah tak boleh. Uzuk buat dah 8. Orang tak larang, sakit, tua, nak sembahyang juga buat 8. Tak ada masalah. Tak salah tak mana pun, bukan bid'ah ibadah ya. Betul ya. Tapi kita sendirilah ya. Tang makan nak lebih pula. Nak buka puasa makan mau lebih pula lah. Tang tu tak mau kurang pula lah. Tak kena lah. Tak betul ya. Itu dia. Ya. Persiapan raya nak lebih pula ya. Matang ibadat tak berkurang pula macam mana? Tak cerdik lah. Nampak? Itu makna orang tu dia tak nampak Allah, dia tak kenal Allah, tak cinta kepada Allah ya. Maka cinta itu adalah berkat. Keberkatan itu adalah cinta. Cinta kepada Allah itulah membawa berkat. Faham tak? Cinta keluarga, berkat keluarga. Cinta kepada harta, berkat harta. Nampak tak? Ya. Itu dia. Itu kena jaga tu. Jadi maknanya keberkatan tu kita nak cari, ya. Jadi makanya dikata di sini orang demikian kata Muzani, menangis mata bukan kerana kehilanganmu sia-sia. Nampak tak? Menangis mata bukan kerana kehilanganmu sia-sia. Apa dia menangis mata ni? Maknanya kita kalau diuji, kita dapat ujian-ujian. Di dunia ni kita tahulah ada dua. Sebab tu di dunia ni kita kena tinggal. Jangan fikir nak sembahyang, jangan fikir dunia. Sebab dunia ni penipu. Yang dipikir dia buat apa? Allahu Akbar, dipikir dunia nak menjaga, nak apa, biar ya. Duk fikir apa dunia ni? Benda dunia ni semua penipu. Benda dunia ni adalah benda yang tidak jujur, tidak betul, tidak memberikan kita satu keyakinan, tidak menjamin kita satu kebaikan. Tak. Sebab tu Nabi sebut 5 kan. Hadis Nabi 5 tu nak beritahu rupa dunia lah. Yang pada berebut sangat dunia ni 5. Rebut 5 sebelum datang 5 kan Nabi kata. Cuba kita olah balik dia. Itu dunia ya. Ya. Kata Nabi, makna kata kaya kita sebelum miskin. Nampak tak? Dunia ada dua lah, kaya miskin. Kalau begitu dunia nak biar apa? Dia ada dua, kaya miskin. Aku nak dunia yang kaya saja, dunia yang kaya saja akhirat. Nampak tak? Boleh begitu. Tengok Nabi abang. Nabi punya uslubul hakim dalam perbahasan bahasa Arab dia panggil uslubul hakim. Ni hadis ni cukup bijak ya. Macam sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, mata qiyamah. Dia bila nak kiamat? Nabi tanya, apa yang anda sedia pada kiamat? Nabi tak kata abang bila nak jadi. Dia tanya bila nak kiamat Rasulullah. Rasulullah jawab apa? Apa yang telah kamu sedia untuk kiamat? Ini baru betul. Nampak tak? Tapi abang kata bila nak kiamat buat apa? Nampak tak ya? Itu yang paling betul. Ya. Jadi benda-benda macam ni kita nak kena faham. Jadi makanya dikata oleh musannif yang disebut dalam beberapa kenyataan hadis dan juga kita mengira Nabi kata apabila kaya, jaga awas kaya sebelum miskin. Sebab dunia ni ada dua. Maka itu kita jangan duk tunggu dia. Sebab dia ada dua, kaya dia miskin. Hari ni aku kaya, besok aku boleh miskin. Betul tak? Sihat sebelum sakit. Ya. Sihat sebelum sakit. Ada dua. Ya. Itu dunia yang duk fikir apa Allahu Akbar buang sebahang dan 5 aku tak boleh terima hang. Aku betul ya. Allahu Akbar, angkat dua tangan ni, ingat selamat tinggal dunia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selamat tinggal dunia. Dunia semua aku tinggal kerana Allah Maha Besar. Betul tak? Allah first come,
Allah first serve. Betul tak? Itu nak kena dulu. Ini kata ulama abang angkat tangan tu seolah mengucap selamat tinggal dunia. Aku tak mau fikir ibadah, tak akan bawa dalam sembahyang aku. Nampak tak? Ya. Terus kita bawa, maknanya dengan otak kita ni pun memang dia tumpu otak ni untuk dunia lah, bukan apa. Dia akan bawa gambaran dunia, tolak. Nampak tak? Kata dekat dia, nampak tak? Hang tak make kacau aku apa? Hang bukan dia berikan apa manfaat. Sebab Nabi dah bagi tahu dah hang tu siapa. Nabi habaq kat kita dah. Ya. Kaya sebelum miskin, sihat sebelum sakit. Nampak? Aman sebelum balak. Nampak tak ya? Dah? Ya. Muda sebelum tua, kata Nabi, ya. Hidup sebelum mati. Habis. Itulah dunia. Pasal apa kita nak fikir? Benda yang ada dua benda ni memang kita tak maulah, ya. Kalau satu orang kata nantilah aku tak fikir sama ada boleh bagi atau tidak. Tentu tak sedap, tidak terima. Hang bagilah tu keputusan. Boleh ke tak boleh? Nantilah aku fikir nak pergi ke tak. Kita akan tanya kan. Mana kita tak akan bergantung kepada dia. Dia ni tak confirm. Saat kata boleh, saat kata tak boleh. Nampak tak? Kita nak satu kepastian dunia. Bal tu'sirunal hayata dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Itu dia. Itu yang kita nak ambil, ya. Jadi makanya yang kekal itu adalah akhirat. Yang kekal itu akhirat. Memang confirm. Kita boleh nampak hari-hari dalilnya tak pernah putus. Tiap-tiap orang mesti menerimai kematian. Banyak yang dah pergi dulu daripada kita. Nampak? Tak mai balik dah. Itu kita nak faham tu. Jadi maknanya kita kena buang urusan-urusan dunia ini selagi ada takbir. Sebab tu kena ada cinta tabi'i kita sebut tadi ni. Kalau tak cinta tabi'i, orang tak ambil dunia tak? Ya? Orang tak kerja lah. Bagi duduk di rumah jangan kerja apa dah. Dunia aku tak mau semua. Tu tak betul, lingkup kita. Takbir. Nampak? Hang sebagai seorang ayah, ketua keluarga, takbir rumah tangga elok-elok. Hang sebagai ketua negara, takbir negara elok-elok. Betul tak? Ya? Sebab sementara hang pada dunia ni untuk mendatangkan apa? Daulah yang sihat. Bila ada daulah baru boleh ada ibadah, ya. Sebab kita dah sebut dulu pola Islam ni dia ada 5 pool, 5 kolam kan. Saya dah pernah sebut dulu. Kita ulang balik lah nak bagi faham, ada relate dengan apa yang kita bercakap ni. Ya. Pertama sekali akidah. Manusia orang Islam ni dia kena ada nombor satu, kena ada akidah. Confirm dia kena ada akidah. Dia kena cari akidah, dia kena pupuk akidah, kena anut satu akidah yang sahih. Bukan dia hantar saja. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kamu mengira kamu tidak Allah Taala buat kamu tidak ada sebab apa-apa, hanya buat macam tu saja? Tengok Tuhan tanya, nampak tu? Itu kena faham. Tuhan bukan kita sia-sia, ada sebab. Ya. Jadi makanya dia kata tadi ni kita ambil sebagai satu pegangan yang paling jelas tadi. Betul tak? Jadi pendek kata, pertama kita ada akidah. Kedua kita kena ada ibadah. Kena ada ibadah. Selagi kita hidup, manusia ni ditugas untuk beribadah kepada Allah. Semua perkara buat berjalan ibadah. Ibadah khusus, ibadah mahdah, ghairu mahdah, dia kata. Ibadah yang khusus, ibadah yang tidak khusus, kita kena buat dua-dua. Betul tak? Ya. Sampai makan pun boleh jadi ibadah. Sampai mandi, tidur pun boleh jadi ibadah. Nampak tak? Ya. Itu dia. Ini kita nak ambil kira. Masuk bilik ayak ada baca doa. Nak keluar bilik ayak ada doa. Nampak tak? Supaya kita pergi buang tu pun dia ambil kira dapat pahala. Nampak tak? Dia mahu lagu tu. Dah. Buang tu pun ada satu kebaikan dah. Tak lepas keluar daripada perut kita yang tak elok tu pun ada satu kebaikan dah. Nampak tak? Nampak? Dibaca dengan doa pula lagi. Cara nak duduk Nabi tunjuk, sampai Nabi tunjuk cara nak duduk lagu mana nak berak ya. Dah. Sampai ke situ Islam punya mengajak. Nampak tak? Dah. Sampai ke situ. Dah. Nampak. Saya dah cakap dulu satu kes ni dulu ni. Begitulah dah. Apa nama? Pasal kata Nabi mengajak ni satu hamba Allah. Satu hamba Allah ni dia ni baru Islam lah. Masuk Islam, tapi bagus, rajin, kuat amal ibadat. Dia ada masuk jamaah tabligh lah dia ni. Dah meninggal, dia kembali kepada Rasulullah. Saya bagi nama dekat dia, nama dia tu saya bagi, dia masuk Islam. Dia main jumpa saya kata Rasulullah ajak semua tu, dia pada semayang sampai ke dalam jamban Nabi ajak.
Maksud dia apa? Sembahyang Nabi ajak, hampir dalam jamban nak berak pun Nabi ajak. Maksud itu, dia pergi kata ke orang, Nabi, ustaz kata boleh sembahyang dalam jamban. Itu dia. Nampak tak ya? Dia pergi kata dulu tu dekat dia, nampak tak? Saya pergi satu masjid, nampak tak? Ya. Tok siap masjid tu tunggu nak pukul saya. Tok siap tu jamaah tabligh juga lah. Nampak tak ya? Dia Ustaz Hasan ni aku nak pukul dia. Nampak tak? Pasal dia pergi kata dulu tu, pasal apa? Sembahyang boleh sembahyang dalam jamban. Habis gah jamaah tabligh banyak baik dengan saya, rapid dengan saya. Nampak tak? Apa Ustaz Hasan kata dulu tu? Ustaz Hasan kata. Saja cerita lah kan. Dia pun dah kembali ke rahmatullah, betul balik. Nampak tak? Dia bantang wakil main rumah saya penuh. 50 orang main rumah saya. Nak main confirm balik. Saya kata lagu ni, saya mengajak dia itu hari, saya kata kat dia, Nabi ajak semua perkara. Daripada perkara A sampai perkara Z, semua Nabi ajak. Sembahyang pun Nabi ajak. Cara nak berak dalam sembahyang pun. Jadi saya kata kat dia, daripada sembahyang sampai dalam jamban pun Nabi ajak. Bahasa saya dulu tu lah. Dia tak faham, dia kata, saya kata sembahyang boleh dalam jamban. Itu saja. Ya ke? Dia salah faham. Nampak? Itu cerita dia. Nampak tak? Nak abang kata Nabi ajak begitu punya detail tuan-tuan. Cara nak makan pun Nabi ajak. Cara nak duduk, nak tidur pun Nabi ajak. Nampak? Semua ada sunnah Nabi. Lengkap. Nampak tak? Maka itu Abdullah bin Abbas kata apa? Aku hilang tali kasut, aku cari jumpa dalam Al-Quran. Itu dia. Nampak tak? Aku hilang tali kasut, aku jumpa dalam Al-Quran, dia kata. Nampak tak? Nampak? Ya, itu dia. Ya. Satu Maulana kata kat saya, Maulana India, jumpa di Mekah. Ya. Kita buat roti canai pun Allah ajak dalam Quran. Dia kata, itu dia. Nampak tak? Dia papakan penuh, Ustaz, betul dia kata. Dia kata betul. Tak mana ayat dia? Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir. Ahli zikir ni orang yang berilmu. Nampak tak? Kalau kamu tak tahu. Tak tahu buat roti canai, tanya kat orangnya. Dia pergi ke mana? Tengok ayat. Punya bijak. Maulana cakap ni. Dia sembang, dia bercakap putih. Maulana ni bijak lah. Dia sembang ke dia. Nampak? 2-3 orang tu ada. Ya, Maulana India di Madinah saya jumpa. Ya. Dia kata sampai nak buat roti canai pun Allah tunjuk dalam Quran tau. Dia kata. Apa lagi? Nampak? Dahsyat. Nampak tak? Mana dalil dia? Ada dalil yang ni lah. Fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir. Ahli zikir ni secara umum mengikut Abul Ala Maududi, semua jenis ilmu. Nampak tak? Orang yang ada bidang pertanian, hang nak tahu pertanian, bertanya kat dia. Orang tahu bidang apa? Bidang masak. Orang masak, bertanya ke tukang masak. Dia tak? Ahli zikir ni umum, bukan kata orang Quran saja. Ahli Islam tu buka ilmu tu begitu luas sampai semua bidang Islam terima sebagai ilmu. Nampak tak? Dia bukan sulit. Sampai ilmu sihir pun Imam Syafi'i kata harus belajar tapi haram beramal. Nampak tak? Sampai tahap tu lah. Itu kita nak fikir tuan-tuan ya. Jadi makanya apa yang kita ambil makak sikit dalam cerita tadi tu kan. Dia pun minta maaf kata, saya pun tak faham Ustaz. Tak apalah, hang pun baru masuk Islam tak reti. Nampak tak? Dia pun pulang lega lah Ustaz, dah abang explain begitu. Nampak? Dia pun nak main dengar betul ya kali. Pasal dia kata Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang kita bercakap salah orang terima, masalah besar tau. Saya pun cakap terus ke dia begitu. Dia ingat dia fasih bahasa Melayu dah kan. Dia bercakap dia elok. Bagus. Tiba-tiba tang tu dia tak faham. Masya Allah. Mujur lah dia pamit tanya, jadi cerita. Kalau tidak jenuh. Satu Pulau Pinang tu kecam betul. Ustaz Azan kata boleh sembahyang dalam jamban. Kacau. Besar-besarnya fitnah tu lah. Jawab agama tak cari ya. Sampai jauh agama jenuh mencari Ustaz Azan apa cerita ni. Tidak. Boleh ke tak boleh sebenarnya man? Dia main pula hukum pula. Siapa kata tak boleh? Hukum dia makruh. Itu dia. Itulah jawab dia. Habis. Sah sembahyang dia kata. Kalau tempat tu atas dia lapik semua bersih, tak ada apa. Kalau bersih tak ada apa. Sembahyang tepi tu. Kita masuk dalam WC dalam mana-mana. Makruh lah kita sembahyang. Itu aja. Nampak ya? Kalau ada najis, Al-Imam Syafi'i kata, kalau kamu nampak najis depan dahi kamu, bawah dada kamu, bawah kangkang kamu, baru tadi sembahyang. Nampak tak? Tengok hukum dia. Ya. Mazhab Syafi'i,
Kalau kamu berdiri sembahyang, atas tempat kamu sujud tu ada najis. Bawah dada kamu kalau kamu sujud ada najis. Kamu berdiri, bawah kangkang kamu ada najis. Tak boleh sembahyang, tak sah. Dihukum najis. Nampak tak? Dia duduk tepi-tepi je. Nampak tak? Tak kena-mengena. Kita lapis. Tak masalah. Hukum dia makruh. Itu saja. Nampak tak? Makruh apa? Makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Makruh tahrim haram, dosa. Makruh tanzih hilang fadilah, tak dapat fadilah. Nampak? Tu dah kena faham. Dah tak ada tempat lain nak sembahyang. Nampak? Di Mekah nombor hari Jumaat lah masa sebelum pandemik lah kan, tepi tong sampah lepas sembahyang. Tak ada tempat nak sembahyang, tempat buang sampah pun orang lapik sembahyang. Nampak tak? Tak gitu. Allah Ustaz, tong sampah sebelah. Tak apa nak buat macam mana, kita tak ada tempat nak sembahyang. Hang lapik benda elok sudah, ambil sejadah lapik elok sembahyang atas sejadah sudah. Atas sejadah tu ada najis tak? Tak ada okey. Nampak tak ya? Tu dia. Ini hukum dia apa? Makruh. Makruh tu artinya apa? Tidak berpahala, tidak diberi pahala dan tidak dosa. Tu faham dah? Nampak tak? Tidak pahala, tidak dosa. Itu jawab dia. Makruh apa? Makruh tanzih. Contoh macam makan bawang pakai tangan kiri, pegang benda-benda baik-baik. Itu contoh. Kita kena faham hukum tu, kena tahu dah juga kan. Baru boleh bercakap. Itu dia. Cuba kita nak kena terang juga bagi orang nampak. Kau tidak orang tak nampak dia punya huraian tadi. Baik. Maka kata musannif, habis kemudian kata Nabi yang 5 perkara kita dah habaq tadi lah, habis. Itu memberikan bayangan dunia kita. Maka itu tidak perlu kita, jangan ada hati kita bersangkut dan begitu berat pada duniawi. Kedua, merugilah pula barang siapa yang telah berada di depan pintu Allah. Pintu apa ni? Tetapi dia mencari pintu yang selainnya. Pintu apa tuan-tuan? Pintu ma'rifah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Nampak tak? Mengenal Allah ni banyak tingkatan lah, bukan satu tingkatan ya. Ma'rifah ni banyak tingkatan tuan-tuan. Ya. Dia ada sampai 7 martabat dia ma'rifah ni. Jadi kita mengaji dekat 3 ya. Kita ambil dekat 3 ya. Tauhidus sifat, tauhiduz zat, tauhidus sifat, tauhidul af'al. 3 ya. Kita ambil makam tu saja ma'rifah kita. Kita tak pergi ambil 7 lah ya. Mentauhidkan zat Allah sebagai zat yang wajib wujud, yang wajib wujud. Kedua, mentauhidkan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, mentauhidkan perbuatan Allah. Tu saya sebut di awal tadi, kita kena ada 2 tauhid. Pertama, tauhidul wujud, zat Allah lah, wujud ke tidak. Yang penting tu Allah tu wujud ke tidak. Wujud tu mesti sampai ke sini. Jangan duduk tang ni ya. Kalau tang ni orang kapiak pun ada. Orang kapiak pun tahu kita Tuhan ada. Tak mau, dia kena bawa sampai ke sini. Nampak tak? Dia kena sampai kepada jiwa dan hati kita, merasai, feeling. Dia kena rasa Tuhan tu wujud, bukan tahu Tuhan wujud. Tak mau lah tahu Tuhan wujud saya tadi. Tahu ni orang kafir pun tahu ya. Dia kena rasa, wajadah. Wujud tu ada hadis Nabi katakan, barang siapa yang wujud merasai, tu dah kewujudan Allah dalam diri dia, dia akan rasa manis iman. Allahu Akbar, senap, seronok sembahyang depan Tuhan. Seduk sembahyang menghadap Allah yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha sempurna, Tuhan seluruh alam yang sebenar-benar wujudnya, tidak ada maujud melainkan dia. Nampak tak? Yang sempurna segala sifat kesempurnaannya. Ya Allah, duk menghadap manusia ni apa? Menghadap raja ke makhluk apa pun, ini dunia lekeh. Nampak tak ya? Tidak berikan apa-apa. Hebat macam mana manusia menghadap sekalipun, dia adalah makhluk yang hina, makhluk yang tidak ada kesempurnaan. Maka menghadap Allah satu kebanggaan, kita rasa satu kebanggaan, kita diberi Allah kesempatan, ya Allah boleh sujud kepadamu ya Allah. Nampak tak? Maka tu perbanyakkan dalam sujud. Nampak tak? Bila banyak sujud, bila duk sujud tu sambil mulut kita baca subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi,
jiwa kita kena minta ampun, ya Allah ampun dosa aku. Yang tu paling penting. Jangan minta lain. Jangan minta lain, tuan. Jangan. Hak lain semua dunia. Tak usah gaduh. Tuhan tahu nak bagi. Kalau Allah ampun satu orang hamba Allah, semua dapat. Betul tak? Satu orang yang Tuhan ampun dekat dia, tuan-tuan, semua dapat. Tak payah abang. Bisikan jiwanya, nuraninya, lintasan hajatnya, semua Tuhan nampak. Tuhan bagi. Automatik dia dapat. Tak usah gaduh. Nampak tak? Hang tak payah sebut. Tuhan tahu. Nampak tak? Tak payah duk minta, ya Allah bagilah aku rezeki, aku bagilah menjaga aku bagus apa semua. Awak Tuhan tak reti kan duk cakap. Nampak tak? Hang menjaga tu pun Tuhan bagi, tahu tak? Yang hang menjaga tu pun Allah bagi. Kalau Allah tak bagi ilmu, hang tak boleh menjaga, tahu. Allah tak bagi ilham, tak boleh buat kerja tu. Faham? Nampak tak? Ya. Sampai ke situ kena tahu dululah. Sebab tu dia kata tauhidul af'al, kena ada mengasah perbuatan Allah. Semua Allah buat. Bila tidak ada mengasah perbuatan Allah, macam mana nak nampak benda ni? Kita mengasah perbuatan Allah artinya tiap-tiap perkara langit, bumi, alam, makhluk ini semua ada perbuatan Allah. Maka itu kita hadap tiap-tiap kali sembahyang Imam Syafi'i pilih hadis tu sebagai doa iftitah kita. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Bila kita dah baca lagu tu, kita mentauhidkan Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Kita tidak ada ragu-ragu lagi dah. Aku nak menjaga ni pun atas daripada inspirasi, ilham daripada Allah. Nak menjaga, nak maju tak maju pun dengan Allah. Itu baru betul, ya. Itu dia. Jadi bila kita dah ada dua tauhid ni, kita boleh tolak dunia dalam jiwa kita. Bukan tolak dunia kehidupan. Kehidupan jangan tolak. Kita hidup ni jangan tolak, kacau kita lah. Cari ya. Apa duk ada sebar, duk ada cari. Dunia khuliqat lakum. Dunia Tuhan buat untuk kamu. Kamu jagalah. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Kamu Tuhan buat untuk akhirat, bukan untuk dunia. Faham Itu Nabi kata. Jadi kita kena pegang betul lah. Jadi makanya dikata oleh musannif, kita kena ingat, merugi pula barang siapa telah berada di depan pintu Allah tapi dia mencari pintu selainnya. Dia tinggalkan pintu yang begitu mulia dan berlindung pada pintu yang hina-dina. Dia tinggalkan tujuan kerana Allah, keredaannya, mencari lain seperti karamah dan ibadah dan lainnya. Tak betul lah. Karamah kemuliaan, ya, ataupun lain-lain ibadah. Makanya kita tumpu kepada Allah. Ibadah hati, ibadah ma'rifah itu adalah paling tinggi, tuan-tuan. Itu kita kata syurga. Bila kita dapat tempuh masuk pintu ini, kita akan rasa syurga kehidupan pada dunia. Maka tu Nabi, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Quran kata, bagi orang yang takut pada makam Tuhan, maka baginya dua syurga. Dunia dia dapat rasa ada syurga. Nampak tak? Kerana dia berdamping dengan Allah, berdamping dengan yang maha kaya, dengan Tuhan yang punya syurga, dengan Tuhan yang punya akhirat. Betul tak? Awal-awal dah kita kenal Tuhan dia, belum sampai di akhirat. Kita belum sampai di akhirat, kita sudah jumpa Tuhan dia, bersama dengan Tuhan dia sendiri, pemilik dia, hak dia, Allah. Kita kaya lah. Ni syurga akhirat dia punya, tahu tak? Aku dah berkawan dengan dia, aku dah berteman dengan dia, aku dah bersama dengan dia, aku dah hampir dengan dia. Nampak tak? Apa nak susah? Hampa baru nak kenal, aku dah kenal dah. Nampak tak? Nantilah kita pergi, besok kita boleh jumpa dah. Hantu orang perkenal yang mana satu, Tuhan dia. Nampak? Tuhan tu kawan aku, orang tahu tak? Tu dia. Macam mana lebih tak? Apa-apa kita di dunia kita buat kerja tu kan, ya? Dia kawan aku. Ya, nampak. Itu paling penting sekali. Banyak dalam kehidupan kita sendiri kita boleh nampak kan. Tak gitu kan. Ya. Orang duk tukar apa nama. Banyak perkara lah yang kita boleh dalam kehidupan kita sendiri kita boleh rasai lah, ya. Kelebihan-kelebihan yang ada di situ, ya. Baik. Maka itu dia kata musannif, disampaikan oleh sebahagian wali Allah bahawa ada seorang pria. Ini ada cerita lah. Tinggal bersama kami selama 13 tahun. Ada satu orang lelaki, cerita wali ni lah, tak sebut siapa wali ni. Dia kata wali ni, hamba Allah ni duduk dengan kami 13 tahun. Sembahyang tiap hari dan malam 1000 rakaat. Laki-laki ni, dia duduk dengan kami 13 tahun. Tiap-tiap hari dia sembahyang sehari 1000 rakaat. Sehingga menjadi lumpuh 12 kakinya.
dua belah kaki sampai lumpuh. Lumpuh ni makna kata lemah, dah tak kuat dah. Bukan stroke, jangan salah faham lah, jangan salah faham. Nah. Dia kata jadi lemah hingga tiada mampu bersembahyang seperti sedia kala lagi. Dia tak ada sembahyang lagu biasa, kena pakai kursi lagu. Nah, kita pakai kursi lah ni kata lagu tu lah, no. Ya, banyak sangat berdiri. Terlalu banyak sangat berdiri boleh bawa penyakit. Betul ya. Tidak lah. Dia menyebabkan saraf-saraf kita tidak akan boleh bertembung lama. Pada satu kali dia sembahyang asar dalam duduk memangku dua lututnya. Dia sembahyang asar satu ketika, dia sembahyang atas lutut, masih tak rapat di atas lantai tu, dia pakai berdiri atas lutut dia dan menghadap kiblat. Setelah sembahyang dia berkata, aku hairan pada orang-orang bagaimana ia mengendaki mengganti engkau wahai Tuhanku. Bahkan aku merasa aneh dan hairan pada orang bagaimana ia berjinak-jinak dengan selain daripada-Mu. Memberi arti bahawa laki-laki ini dia sembahyang sampai legutu, sampai punya kaki dia punya lemah sampai lumpuh, menunjukkan kata dia hanya suka berdamping dengan Allah. Dia sudah begitu asyik, mahsyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cintanya penuh kepada Allah. Sebab tu dia akan terus sampai nak tunjuk kata 13 tahun dia punya sembahyang sehari 1000 rakaat tu kerana dia cinta kepada Allah. Sebab tu kita pernah sebut dalam hadis yang disebut tadi ni, apabila seorang hamba tadi membanyakkan amalan-amalan sunatnya, maka dia akan dicintai oleh Allah. Habis. Itu hadis dalam hadis 40 ada. Tunda buka kita hadis 40 ada hadis tu. Hadis 30 lebih, kalau buka nombor 30 lebih nanti jumpa hadis tu, ya. Makna kata apabila seorang hamba tadi melakukan amalan-amalan sunat yang banyak kerana untuk mendekat ini, kerana nak dekat diri kepada Allah. Bukan kerana ada tujuan lain, sembahyang kerana hajat ke, sembahyang kerana tu ke, tak ada. Kalau kita sembahyang hajat pun, hajat untuk kita bertemu dengan Allah. Boleh tak kau sembahyang hajat? Kalau buat sembahyang hajat boleh tak? Jangan hajat minta dunia. Tak, bukanlah tak boleh minta dunia tu, tak kena lah. Buat sembahyang hajat, masih buat sembahyang hajat, hajat kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudi menerima kita sebagai hamba Allah yang diredha. Nampak tak? Itu dia masuk kumpulan hamba Allah yang mana? Hamba Allah yang taat dalam taat. Dia mau begitu. Hamba Allah yang taat dalam taat. Siapa dia taat dalam taat ni tuan-tuan? Ya, dia buat amalan taat. Apa Tuhan suruh dia buat semua, dan dia tahu apa yang dia buat tu adalah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan perbuatan yang Allah izin berlaku atas dirinya, bukan dengan ikhtiar dia, bukan dengan kekuatan dia, bukan dengan tabiat dia. Dia kena ada lagu tu baru boleh. Tauhidul af'al tu, kena tauhid af'al, perbuatan tu kena ada. Aku sembahyang ni pun dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, aku tak mampu nak sembahyang. Nampak tak? Aku boleh buat sembahyang banyak dia pun dengan izin Allah. Jadi dia tak nampak lah kuantiti ibadat. Kualiti tu dia tak nampak. Dia nampak kuantiti yang ibadat tu dia buat, tapi kualiti dia tak nampak. Kualiti ni Allah punya, bukan kita punya. Betul tak? Ya. Jadi apabila ada lagu tu, dia tak bangga lah dengan diri dia. Nak bangga apa pasal yang aku buat semua bukan dengan kerana aku. Nampak tak? Aku nak bangga apa? Nampak tak? Ya. Betul dia. Kita, orang bagi duit kat kita, kita buat rumah, kita buat satu bangunan lah, bangunan awam lah katalah, bangunan awam, dengan segala kelengkapan bangunan tu kita buat, tapi bukan duit kita. Nampak tak? Orang bagi duit, orang bagi sekian-sekian banyak, dah tolong buat bangunan ni, kita buat. Nampak tak? Orang itu dia akan bangga tak? Dia tak bangga, sebab kita ini bukan duit aku, orang aku tolong buat. Nampak tak? Aku kata baguslah buat bangunan. Dah, ini bukan bangunan aku, ni orang bagi duit aku buat. Nampak tak? Tak tulis nama aku pun tak apa. Kata yang berjasa, tak payah. Nampak tak? Tak sebut nama aku pun tak apa. Nampak tak? Aku hanya kontraktor boleh buat kerja. Nampak tak? Orang bagi duit aku buat. Nampak tak? Alat jentera pun ada. Bukan aku pakai tenaga, aku pakai jentera. Nampak tak? Faham? Jadi orang macam ni, itu soal dunia. Nampak tak?
Urusan dunia kita nampak dan kita sendiri tidak akan rasa bangga dan kita tak akan sebut-sebut mana tu aku buat. Kita tak akan kata aku tu. Nampak tak? Ya, ini yang berlaku pada kontraktor kebanyakan hari ni. Mana yang sebut kita dibuat tak? Sebab dia tak keluar duit daripada sendiri, yang keluar daripada pihak lain. Macam itulah ibadat kita buat sekarang ini. Bunyanul Islam, bangunan Islam yang kita buat sekarang ni bukan dengan kita. Nampak tak? Segala kemudahan, fasiliti yang ada pada kita ini daripada Allah. Tenaga, ilmu, ilham, kehendak, kudrat, kasab, usaha. Nampak tak ya? Semua Allah punya, bukan kita punya. Jadi kita nak bangga apa dengan ibadat kita? Tak ada sebab kita nak bangga dengan ibadat kita. Kalau Allah tak izin aku tak boleh buat, tak ke? Allah tak izin aku tak sampai pagi ni kuliah subuh. Betul tak? Semua dengan kehendak Allah. Aku nak puasa ni pun dengan kehendak Allah boleh puasa. Bukan aku boleh puasa sendiri. Tak boleh. Kekuatan nak tahan lapang kenyang ni kerana kenyang lapang Tuhan punya, bukan aku punya. Betul tak? Tengok dia pergi ke mana. Tauhidul af'al tu paling penting. Mengasah perbuatan Allah tu sangat penting. Nampak tak ya? Sangat penting tuan-tuan. Jadi kita kata ada pegang lagu tu, ini kata taat dan taat, dan dia panggil bimbang. Apa dia bimbang? Orang yang macam ni akan bimbang ke mana? Bimbang dia punya salah. Tang salah dia bimbang. Nampak tak? Aku punya dosa ni macam mana? Tuhan nak ampun ke tak? Tengok. Ya? Perbuatan semua daripada Allah. Amalan aku buat semua daripada Allah, anugerah daripada Allah. Apakah aku punya dosa-dosa yang aku buat tadi? Maka dia akan terasa bimbang dengan dosa dia. Dia akan minta ampun kepada Allah bagi petang siap. Ini hamba Allah yang paling betul. Taat dalam taat. Itu dia nampak. Kita mau lagu tu. Dia mau masuk kategori ini tuan-tuan. Nampak tak? Baru jadi bedah ya. Kalau tidak kita tak masuk. Baru jadi hamba, ada hamba. Bila kita tahu kita ni kena jadi, semua Tuhan bagi jadi, dan ada pada kita ini anugerah daripada Allah semata-mata, baru kita dapat status hamba. Kalau tidak belum jadi hamba lagi. Nampak tak? Dia faham tak? Itu kita tauhid ubudiyah, tauhid kehambaan tu kena ada tuan-tuan ya. Jadi penting tauhid ini kita kena jaga dan kita kena kumpul, kita kena tanam betul-betul dalam jiwa kita. Maka kata musannif ya, sambung sikit kita kata sebut lagi tadi ya. Setelah itu dia pun diam sampai waktu maghrib. Habislah cerita. Dari itu jagalah jangan sampai Allah tinggalkan demi syahwat dan kelazatan dunia yang hanya sementara belaka. Betul-betullah tujuan hati berjalan kepada Allah. Jangan sampai dipengaruhi oleh yang bukan-bukan seperti mencari keramah, pangkat dan lain-lain. Istimewa kita dalam bulan Ramadan ni, kita pertingkatkan sebanyak mungkin ibadat. Peganglah kepada ibadat yang banyak sujud. Banyak sembahyang takkan masuk neraka kot. Sembahyang 20 masuk neraka. Kata Nabi tak buat penuhnya. Nabi buat 8 ya. Buat 20 masuk neraka. Itu dia tanya pula. Kacau tak cerdik kan? Lagi banyak ibadat ya. Kita pun ada sembahyang sunat mutlak dia panggil. Selain daripada sunat maktub, sembahyang daripada fardu yang wajibah, fardu maktubah, kita ada sunat maktubah, sunat ratibah, kita ada pula sunat muakkadah, ghairu muakkadah. Habis pada sembahyang-sembahyang ni semua, ingatlah sembahyang ada sembahyang yang masuk dalam kumpulan fardu yang maktubah 5 waktu. Kemudian ada masuk dalam sembahyang-sembahyang sunat yang ratibah. Ratibah ni yang kita bawa sebelum sesudah, di mana dia adalah di antara sembahyang-sembahyang sunat yang ada 2 dituntut. Angkadah yang tidak tuntut, ghairu muakkadah. 2. Kemudian ada lagi sembahyang-sembahyang sunat yang takluk kepada zamaniyah, sembahyang-sembahyang sunat zamaniyah, masa. Sunat duha, sunat witir, sunat tahajud, itu tambahan lagi. Kemudian ada masuk nafilah. Nafilah ni macam sunat awabin ya, sunat hajat, ada sunat-sunat lain kita buat, sunat taubah, itu masuk dalam nafilah. Lain daripada semua ni ada lagi sunat mutlak. Dia tak ada pasal. Dia tak ada pasal, tak ada masa, tak ada waktu, tak ada tuntutan. Nak buat boleh, tak mau buat pun tak apa. Nampak tak? Kalau buat lagi bagus. Yang ni yang banyak orang buat tu, sampai ribu-ribu rakaat tu. Dia tak ada had. Usalli lillah ta'ala. Aku sembahyang kerana Allah, habis. Allahu Akbar. Baca 2 rakaat bagi salam.
Allahu akbar, usalli lillahi ta'ala. Aku sembahyang kerana Allah. Habis tu tak ada bunyi rakaat, tak ada bunyi apa pun tujuan. Nampak tak? Dia tak ada ta'yin. Ini tak ada had, tuan-tuan. Sampai macam tu Tuhan Islam yang bagi keluasan, maka kita boleh buat. Sembahyang tarawih ni dia bawa sampai 20 tu sebab dia ada alasan, dia ada dalil. Dalil dia pada sunnah Rasulullah lah. Mana sunnah Rasulullah? Sahabat Nabi yang bawa. Sahabat Nabi tu disuruh ikut tu sunnah Nabi lah. Nabi suruh ikut sahabat tu maknanya sunnah dia. Dan kita jangan baca lah bilangan dia. Kita baca saat ketika nak cari apa? Barakah Ramadan. Barakah Ramadan tu kena banyak sujud. Faham tak? Ya. Dia ada 5 benda kena buat barakah Ramadan. Tuan-tuan boleh buat 5 benda ni barakah Ramadan. 5 ni kena perbanyak. Pertama, perbanyak ke sembahyang sunat. Sembahyang sunat perbanyak. Itu barakah dia. Nampak tak? Sebab satu sunat sama dengan satu fardu. Satu sunat sama dengan satu fardu Tuhan bagi. Belum Ramadan. Bulan lain tak sunat-sunat tu ya lah. Ramadan dah sunat kita buat jadi fardu. Dia punya pahala macam fardu tuan-tuan. Nampak tak? Satu fardu 70. Yang satu fardu pula kita buat di bulan lain 10, Ramadan dia jadi 70. Nampak tak? Lebih. Itu dia punya barakat kita cari. Pertama, sembahyang. Kedua, Quran. Lebih baca Quran daripada bulan-bulan lain. Dia panggil syahrul Quran. Nampak tak? Ya. Banyak lebih Quran daripada lain. Orang tak ada baca Quran pun baca surah-surah apa yang dia boleh berulang-ulang kali. Qul Allah baca 1000 kali sehari. Boleh bulan Ramadan ni. Dia tak dia baca surah, dia tahu Qul Allah, baca pi tahlil kerap yang tu ya. Tu pun kalau dia tak pi tahlil tak dia baca Qul Allah, dia tahu. Nampak tak ya? Tu lah. Tu dah. Ada doa selamat tahlil tu Imam Yarid dia pergi nampak. Boleh dah faham. Ada 3 surah kat dia. Al-Falaq, An-Nas, Qul Allah. Ada baca tu lah pagi petang siang malam. Boleh, dia boleh tak kat tu ya. Ulanglah banyak-banyak mana pun, tak ada masalah. Nampak? Itu nombor 2, Quran ya. Nombor 3, barakah menjamu makan bagi orang makan. Boleh tak? Usaha bagi orang makan. Buat apa-apa cara. Tu kita ada projek syari'i yang diadakan khusus pada projek projek Al-Jud dia panggil, bukan syari'i. Projek Al-Jud di bulan Ramadan ni kita buat kanji bubur. Nampak? Supaya orang lain semua dapat tumpang. Dia nak jamu satu kampung tak boleh, dia keluar RM1 je. Nampak tak? Nah, kongsi dapat satu periuk, semua orang dapat makan. Seolah-olah dia bagi satu periuk. Itu dia, nampak tak? Itu dia panggil apa? Jud. Nah, syahrul jud, bulan yang untuk kita tambah. Itu patut kita buatlah, jamu bagi orang makan. Apa cara orang boleh makan kita bagi? Apa benda kita boleh hantar bagi orang makan ya? Tak boleh hantar makan, tak duit. Nampak tak ya? Satu masjid nak RM10. Nak RM10 satu masjid. Nampak tak? Buat kanji. Nah, ambil RM10. Tak boleh. Tak boleh bagi orang makan. Itu yang paling penting. Tu, nah, kita makan 4 lain lah. Yang kita bagi makan ke orang. Nombor 3. Nombor 4, kita sentiasa memberikan kepada orang kemaafan. Ingat siapa yang maaf. Pikir sebanyak mana yang aku ada. Tak mana aku tak cakap siapa aku salah. Yang ni kena hubung balik. Nampak tak? Minta ampun. Saya Rasulullah mengatakan 3 kali kita minta Allah maghfir lil muslimin muslimat wal mu'minun minat. 3 kali kita baca sehari, haram neraka. Itu dia. Nampak? Minta tu. Bulan Ramadan lah. Mohon ampun. Sebab tu kita minta doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Banyak doa ni baca. Doa ni banyak baca. Nampak tak? Dia bulan Ramadan dia doa, tapi hari ni untuk imam baca semua bulan mau baca. Saya tak baca. Saya bulan Ramadan saya baca doa. Bulan lain saya takkan baca. Lalu lepas sembahyang kan saya tak baca. Sebab doa ni khusus untuk bulan Ramadan. Nampak tak? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Bulan Ramadan punya doa. Nampak tak? Disuruh baca. Kerana bulan tu Allah buka pintu kemaafannya seluas-luas. Bulan lain pun Tuhan buka kemaafan, tapi bulan tu dia buka istimewa sikit. Apa dia? Dimerdekakan tiap-tiap malam. Nampak? 70,000 orang yang patut dah masuk neraka, Tuhan boleh ampun dosa dia. Nampak? Tiap-tiap malam tahu? Tiap-tiap malam dia ada kota 70,000 orang. Tiap-tiap malam 70,000 orang yang dia memang layak dah masuk neraka dah, patut masuk neraka dah. Nampak dah? Ada dah rekod boleh masuk neraka. Orang ni diampun oleh Allah SWT. Orang Islam ya lah.
Orang kafir tak lah. Nampak? Kita minta, ya Allah, moga-moga jadilah aku di antara orang yang kau ampunkan dosa pada malam. Sembahyang witir, nampak tak? Dia suruh sembahyang witir tu. Bila sembahyang witir, dapatlah saham ni. Nak saham ni, kena sembahyang witir lah. Dapat saham ni, nampak ya? Tak ampun kepada Allah, ya. Itu yang tadi ni, ya. Dan yang kelima, nak dia berkah, kita kena bayar zakat fitrah. Habis, tulas. Tak ada zakat fitrah, kita punya puasa tak sempurna. Habis. Tak sempurna, tuan-tuan. Puasa tu tak sempurna. Bukan tak sah, tak sempurna. Jangan salah faham pula. Nah. Kalau tak sah, tak betul ya, no? Tak sempurna, tak lengkap. Nah, kita tak keluar kita punya fitrah tu. Fitrah tu makna kita segala daki-daki kotor, sifat-sifat kita yang ada dalam diri kita tu kita kena buang. Bila kita bayang fitrah tu, sifat-sifat tu dia buang. Sifat-sifat kotor dia buang. Segala hasad, dengki, nampak tak? Itu sifat-sifat yang kotor dalam diri kita. Fitrah kita dia buang. Ya, itu kita kena bayang fitrah. Ingat bayang fitrah ni, ingat kerana Allah, supaya Allah bersihkan aku daripada dosa. Tiap kali bila bayang fitrah kena ingat dulu tu. Bukan pejabat agama suruh bayang, jangan ingat dulu tu. Salah faham tak nah? Ingat supaya kita dapat dibersihkan Allah daripada dosa-dosa dan noda, bersihkan daripada fitrah kita. Ya, nak sambut hari raya. Tu sambut hari raya pula. Nampak? Faham ya? Jadi hari raya fitrah tu, hari raya di mana kita telah bersih daripada fitrah. Bukan hari raya bergembira. Kita ada istilah dia sebagai hari raya, hari bergembira. Betul tak? Tak betul. Mana hari bergembira pula? Tak betul. Hari raya bukan hari bersukaria lah. Ini budaya kita, budaya Melayu. Budaya ASEAN. Budaya mana-mana pula. Hari raya tu adalah hari di mana kita telah bebas, merdeka, bersih daripada segala sifat-sifat yang mazmumah, di mana fitrah kita kembali kepada kebersihan asalnya. Nampak tak? Itu tujuan dia. Maka tu Allah haramkan kita puasa pada hari tu. Tak boleh. Tak boleh puasa. Nampak tak ya? Tu dia. Makanlah. Kamu boleh makanlah. Sesudah 1 bulan, kamu boleh makan. Hari itu, makan 1 hari, dapat pahala. Hari lain makan tak dapat pahala. Hari itu makan dapat pahala. Terbit ya, masuk maghrib, 1 Syawal, sampai masuk maghrib, ya, habis 1 Syawal, masuk 2 Syawal, tempoh masa tu kita makan. Bukan makan apa pun, makan yang halal lah. Dia kata makan apa pun kacau je. Makan yang halal pada hari tu dapat pahala, tuan-tuan. Nampak tak? Orang panggil jamu pergi rumah orang makan dapat pahala. Hari kedua ketiga ada, tu raya Melayu. Hari kedua ketiga ni raya Melayu. Mai sebulan raya Cina. Nampak tak? Tu dah. Ya. Kita satu je. Boleh faham ya? Jadi insya-Allah itu kita amalkan. Jadi maknanya kita mikir hal gitulah ya. Dan Prabi Tang ni dia kata apa? Dan jagalah sampai ditinggalkan demi syahwat kelazatan dunia yang hanya apabila Allah ditinggalkan, dijadikan selain Allah ya selaku pengganti, atau di tengah jalan kita terganggu, maka itu kerugian yang tiada taranya. Itu dia dah. Sebab itu Maulana Ibn Athaillah Iskandar mengungkapkan munajat berikut, ilahi kaifa yurja siwaka wa anta ma qata'tal ihsan wa kaifa yutlabu min ghairika wa anta ma baddalta adatal imtinan. Yang ini kita baca minggu depan. Hari ini kita berhenti dekat itulah ya. Terang tentang hakikat yang kata bersama dengan Allah, iaitu cinta kepada Allah. Cubalah usaha kita sedaya mungkin untuk mencintai Allah. Usaha itulah tingkatan yang paling tinggi yang kita mengaji ilmu pagi ini, mengungkapkan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga manfaat, dimanfaatkan dan Allah berikan kefahaman kepada tuan-tuan ya tentang urusan ini, setinggi-tinggi semulia-mulia ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana
اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمؤمنين من أمة حبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.